Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan semua. Satu kejutan besar daripada pemimpin UMNO. Satu pendedahan, satu pengumuman yang paling mengejutkan seluruh ahli parlimen Barisan Nasional. Di mana seorang pemimpin UMNO, pemimpin Barisan Nasional telah ditolak. Adakah beliau dibuang daripada UMNO, letak jawatan, dilucutkan jawatan, digugurkan ataupun digulingkan daripada UMNO? Sebelum ini juga kita mendengar kenyataan daripada RPK, Raja Petra bin Raja Kamarudin, di mana kononnya menurut beliau matlamat UMNO pada PRU15 bukan untuk menang, tetapi untuk menggulingkan Ismail Sabri Yaakob. Dan saya tidak setuju dengan kenyataan, dengan statement oleh RPK. Adakah parti besar di Malaysia ini yang sengaja nak kalah PRU15? Itu tidak relevan lah tuan-tuan dan puan semua. Hari ini pula satu kenyataan lagi di mana seorang pemimpin UMNO telah ditolak. Adakah beliau dibuang jawatan, dilucutkan jawatan, digugurkan, digulingkan? Dan siapakah beliau? Sebelum saya meneruskan isu hari ini, terima kasih kerana telah menonton video ini. Jangan lupa tekan butang like, share video ini kepada pengundi-pengundi UMNO, dan jangan lupa tekan butang subscribe. MKT UMNO akhirnya telah menolak rayuan Tajudin. Setelah dikemas kini, MKT ataupun Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah memutuskan untuk menolak rayuan keahlian Datuk Seri Tajudin Abdul Rahman pada Khamis. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isham Jalil berkata, keputusan penolakan permohonan tersebut disebabkan alasan-alasan disiplin seperti yang terkandung di dalam perlembagaan UMNO. Ada rayuan daripada Datuk Seri Tajudin, itu hari dia digantung, tetapi rayuan dia telah ditolak. Jadi penggantungannya berkuat kuasa pada hari ini. Itu disebabkan alasan-alasan disiplin seperti yang terkandung di dalam perlembagaan UMNO. Katanya ketika ditemu bual oleh petugas media di lobi Menara Dato' On, Pusat Perdagangan Dunia WTC pada Khamis. Tajudin dan juga Ketua UMNO bahagian Alor Setar, Datuk Muhammad Yusof Ismail sebelum ini dilapor telah digantung keahlian parti selama 6 tahun ataupun 2 penggal. Keputusan itu ditetapkan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang diadakan pada 30 September tahun lalu. Selain itu juga ujar Isham Jalil, mesyuarat MKT UMNO turut memutuskan untuk menggantung UMNO bahagian Arau atas sebab disiplin. Maksudnya ada 2 pemimpin UMNO yang telah digantung. Kita akan melantik ketua pentadbir di UMNO bahagian Arau secepat mungkin, dan senarai calon ketua pentadbir itu akan dibincangkan. Itu keputusan parti nanti. Tetapi keputusan MKT adalah menggantung bahagian Arau atas sebab disiplin bahagian UMNO, kata Isham Jalil. Sebelum ini juga Isham Jalil ada membuat kenyataan berkenaan dengan kerajaan berisiko untuk bertukar lagi. Katanya kita berdepan risiko kerajaan untuk bertukar lagi, katanya. Jadi adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Isham Jalil ini? Jadi hari ini tuan-tuan dan puan semua, akhirnya Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah menolak rayuan Tajudin dan keahliannya digantung dan berkuat kuasa mulai hari ini. Jadi ini satu kejutan lagi di dalam UMNO. Jadi amaran kepada pemimpin UMNO yang lain bagi saya dan juga semua ahli parlimen, bahkan ahli yang biasa di dalam UMNO, sesiapa yang melanggar perlembagaan sudah pasti akan dikenakan hukuman ataupun tindakan undang-undang dari kepimpinan tertinggi UMNO seperti Tajudin tadi, di mana beliau telah digantung keahliannya selama 6 tahun ataupun 2 penggal.
Jadi teman-teman dan Bapak semua teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya. Terima kasih. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Hari ini saya nak kongsi dengan kamu satu lagi isu panas. Aku hairan, tuan-tuan dan Bapak semua. Banyak perkara-perkara di dunia ini, banyak perkara-perkara di Malaysia, politik di Malaysia, banyak perkara yang dipertikaikan, keputusan dipertikaikan, Perdana Menteri, keabsahan Perdana Menteri dipertikaikan, menteri-menteri, timbalan menteri pun dipertikaikan. Bahkan jawatan yang telah dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dipertikaikan. Bukan sahaja di dalam negara, tetapi di luar negara juga. Jadi banyak strategi parti lawan, pemimpin parti lawan untuk menyerang kerajaan hari ini. Tapi ada satu benda yang aku paling tak puas hati. Saya tak marah, saya tak geram juga. Geram sedikit lah. Ada satu kenyataan yang menyatakan masih ada yang tak puas hati dengan pembubaran parlimen yang telah diputuskan oleh bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Mahkamah tolak kebenaran merayu cabar permintaan bekas Perdana Menteri untuk bubar parlimen. Mahkamah akhirnya telah menolak kebenaran untuk merayu cabar permintaan bekas Perdana Menteri bubar parlimen. Kenapa nak cabar lagi? Sedangkan sudah pun bubar parlimen, kerajaan pun sudah ditubuhkan, menteri kabinet pun sudah lengkap, Perdana Menteri sudah ada, timbalan Perdana Menteri sudah ada, dan segalanya sudah diatur dengan perlahan-lahan membangun kerajaan, membangun Malaysia, dan khususnya membangun rakyat. Tuan-tuan dan semua, sebelum saya meneruskan hujah hari ini, saya meminta jasa baik kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe, share video ini supaya ramai rakyat Malaysia juga tahu, dan jangan lupa untuk tekan butang like. Hari ini, satu kenyataan. Mahkamah, keputusan mahkamah yang paling mengejutkan saya rasa. Mahkamah tolak kebenaran merayu cabar permintaan bekas Perdana Menteri bubar parlimen. Mahkamah Persekutuan menolak permohonan bekas ahli parlimen dan juga pengundi pandan untuk mendapatkan kebenaran meneruskan rayuan bagi mencabar permintaan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen bagi memberi laluan kepada PRU15. Panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Datuk P. Nalini dan bersidang bersama Datuk Vernon Ong Lam Kiat dan juga Datuk Mary Lim Tiam Suan menolak permohonan bekas ahli parlimen Kelang Charles Santiago dan Syed Iskandar Syed Jafar tanpa perintah mengenai kos. Dalam menyampaikan keputusan mahkamah, Nalini berkata, PRU15 telah selesai dan kerajaan baru ditubuhkan dan parlimen pun telah bersidang. Beliau berkata, mahkamah terpaksa menggunakan budi bicara untuk mengekalkan bantahan awal oleh kerajaan Ismail Sabri dan Suruhanjaya Pilihan Raya. Menurutnya, keadaan semasa kerajaan baru tidak boleh wujud tanpa permintaan awal untuk pembubaran parlimen. Sambil menambah bahawa tidak mungkin untuk memisahkan keputusan daripada peristiwa yang bermula dan yang berlaku daripada permintaan pembubaran itu. Dalam notis usul masing-masing memohon kebenaran untuk meneruskan rayuan mereka di Mahkamah Persekutuan, Santiago dan Syed Iskandar telah membangkitkan beberapa persoalan undang-undang untuk diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Kedua-duanya telah memfailkan tindakan undang-undang secara berasingan di Mahkamah Tinggi untuk mencabar nasihat Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong supaya membubarkan parlimen bagi membolehkan SPR mengadakan PRU15.